Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar Maah Tahfiz Sains Darul Aman. Okey, hari ini kita akan memulakan pembelajaran bab yang pertama iaitu bab 1 rangsangan dan gerak balas. Okey, untuk pengetahuan semua, bab 1 ni ada 4 subtopik iaitu 1.1 sistem saraf manusia, 1.2 rangsangan dan gerak balas dalam manusia, 1.3 rangsangan gerak balas dalam tumbuhan dan 1.4 kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain. Jadi untuk kali ini kita akan masuk kepada topik 1.1 dahulu iaitu sistem saraf manusia. Okey, dalam sistem saraf manusia akan dipecahkan ke beberapa bahagian iaitu struktur sistem saraf, yang kedua fungsi sistem saraf, yang ketiga tindakan terkawal dan luar kawal, dan yang keempat kepentingan sistem saraf. Manusia sentiasa terdedah kepada pelbagai jenis rangsangan, betul tak? Okay, jadi rangsangan ialah sebarang perubahan yang berlaku di sekeliling kita. Okay, contohnya rangsangan termasuklah bunyi, kita bunyi kenderaan kan? Ataupun bunyi orang bercakap dan sebagainya lah. Okey, yang kedua adalah keamatan cahaya iaitu kita tengok cahaya itu berwarna bermacam-macam warna, warna terang, tak terang, tu sentuhan dan seterusnya bahan kimia. Okey, yang ni adalah antara contoh-contoh rangsangan yang ada di sekeliling kita. Okey, jadi apabila menerima sesuatu rangsangan, organisma akan bertindak balas terhadap rangsangan itu. Organisma ni terdiri pada manusia, haiwan, tumbuhan, mikroorganisma. Jadi bila menerima sesuatu rangsangan, akan ada tindak balas ataupun gerak balas. Okay, jadi gerak balas dalam manusia dikoordinasi oleh sistem saraf. Dikoordinasi itu maksudnya diaturlah oleh sistem saraf kita. Okay, jadi sistem saraf manusia merupakan sistem kawalan yang penting dalam koordinasi badan. Kenapa dia penting? Lepas ni kita akan tahulah kenapa dia penting kepada badan kita. Kalau tak ada sistem saraf ni, apa akan jadi? Okay, jadi selain penglihatan, pemikiran dan pergerakan badan, sistem saraf manusia juga mengawal dan menyelaraskan fungsi organ dalam badan dan mengekalkan keseimbangan persekitaran dalam melalui sesuatu proses. Okey, jadi kat sini dia kata kalau sistem saraf kita ni tak berfungsi dengan baik, kita tak boleh melaksanakan aktiviti seharian dengan sempurna lah. Contohnya penglihatan, pemikiran, pergerakan badan. Kita tak boleh lah kan nak bergerak badan dengan sempurna kalau sistem saraf kita ni tak berfungsi dengan baik. Dalam bab ini, struktur sistem saraf manusia terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama adalah sistem saraf pusat. Okay, bila sebut pusat ni adalah dia yang utama lah. Okay. Yang kedua ialah sistem saraf periferi. Periferi ni yang sampingan. Tapi dia penting jugalah, bukannya maksudnya sampingan ni dia tak penting. Dia saling berkait antara periferi dengan pusat. Sistem saraf pusat terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama ialah otak kita. Okay, otak ada dekat kepala kita. Okay, yang kedua ialah saraf tunjang. Saraf tunjang ni berada di dalam tulang belakang kita. Okay, yang kedua adalah sistem saraf periferi. Dia ada dua jenis juga, iaitu yang pertama adalah saraf kranium. Kalau kamu tengok kat gambar ni, saraf kranium dia berada di kawasan kepala kita. Kawasan kepala kita. Okay, yang kedua adalah saraf spina. Okay, saraf spina ni berada di bahagian start pada kepala, leher ni sampailah ke kaki. Jadi saraf kranium ni dia berasal daripada otak juga. Lepas tu dia dikembangkan ke kawasan muka kita. Okay, kalau saraf spina dia berasal daripada saraf tunjang. Jadi dia dikembangkan ke seluruh badan. Ini ialah gambaran otak manusia. Okay, yang pertama
yang kawasan yang paling besar yang di atas sekali, yang ni, kalau kamu tengok saya tengah bulatkan yang ni, okey, yang ni dipanggil hemisfera cerebrum. Okey, yang kedua, saya bulatkan dengan warna kuning ni, bawah sikit ni yang kecil ni. Yang ni dipanggil cerebellum. Yang terakhir, saya bulatkan dengan warna biru. Yang ni adalah medulla oblongata. Okey, jadi yang ni ketiga-tiga bahagian ni kita panggil otak lah kan. Kalau kamu belajar lebih mendalam nanti biologi, subjek biologi, nanti akan belajar secara berasingan lah. Hemisfera cerebrum tu fungsi dia apa, cerebellum fungsi dia apa, medulla oblongata tu fungsi dia apa. Okay, jadi kamu perasan tak kat sini ada saraf-saraf kranium. Maksudnya kat sini dia berasal daripada otak juga. Lepas tu dia dikembangkan dan orang kata apa berada di kawasan muka kita lah. Okay, jadi medulla oblongata ni dia adalah pangkal untuk saraf tunjang. Maksudnya seolah macam tu dalam kepala lah. Kepala untuk saraf tunjang. Lepas tu saraf tunjang ni berada di belakang tulang belakang kita. Start pada medulla oblongata. Ni pangkal pangkal kepala ni kan. Sampailah ke tulang punggung kita. Sepanjang tu ada saraf tunjang. Sistem saraf pusat ada dua jenis yang saya bagi tahu tadi, iaitu yang pertama adalah otak. Okey, apa fungsi otak ni? Secara keseluruhannya lah kan. Tadi saya bagi tahu ada tiga bahagian otak. Tetapi yang ni secara keseluruhannya. Okey, apa fungsi otak kita ni? Okey, yang pertama ialah dia fungsi dia untuk mengawal segala aktiviti. Sama ada aktiviti dalam badan kita ataupun aktiviti luaran. Luaran ni contohnya kalau kita membaca, menulis, maksudnya aktiviti yang melibatkan di luar dan di dalam badan kita. Maksudnya otak yang fungsi dia untuk mengawal. Okay, yang kedua adalah fungsi dia untuk menerima dan mentafsir impuls. Impuls ni message lah. Nama lain adalah message. Okey, yang kedua adalah saraf tunjang. Saraf tunjang ni fungsi dia lah untuk pusat tindakan refleks, iaitu segala tindakan yang di luar kawalan kita. Okay, tanpa memerlukan otak nak bertafsir dulu. Maksudnya kalau apa-apa tindakan yang refleks, kita panggil refleks, tak memerlukan otak dah untuk mentafsir maklumat tu. Maksudnya saraf tunjang ni akan membuat kerja. Kedudukan sistem saraf pusat. Okey, otak berada di kat mana? Dia berada di dalam tengkorak kita. Okey, lapisan atas adalah rambut kita kan, ni rambut. Lepas tu yang bawah sikit kulit kepala, lepas kulit kepala adalah tengkorak kita lah. Maksudnya otak kita ni dilindungi oleh beberapa lapisan untuk pastikan dia selamat lah kan. Okay, kalau saraf tunjang ni berada di dalam, dia bukan berada di tepi, di belakang. Maksudnya dia berada di dalam tulang belakang kita. Sebab itulah kita disaran, dinasihatkan untuk menjaga kesihatan tulang belakang. Kalau duduk lama pun kena ada buat senaman sikit. Jangan duduk lama-lama sangat. Maksudnya lepas bila kita duduk dalam keadaan yang masa yang lama, kita disarankan untuk membuat sedikit regangan kan, supaya tulang belakang kita berada dalam keadaan sihat. Yang yang paling penting adalah saraf tunjang kita tu. Kalau tak ada saraf tunjang ni, payahlah. Yang ni adalah kedudukan sistem saraf periferi. Okay, yang tadi adalah kedudukan sistem saraf pusat. Kali ini adalah kedudukan sistem saraf periferi. Periferi pun ada dua, iaitu saraf kranium. Yang tadi saya bagi tahu adalah saraf kranium ni berada di kawasan kepala kita. Okay, kalau kamu tengok gambar yang di sebelah ni, warna kuning ni, yang ni adalah contoh saraf kranium lah. Macam mana dia daripada otak dan menjala ke kawasan muka kita, ke kawasan mulut, kawasan hidung, kawasan mata. Jadi fungsi dia adalah untuk menghubungkan otak dengan organ deria dan organ dalaman. Maksudnya segala aktiviti
yang melibatkan kawasan muka kita, kita menghidu ke, kita bercakap, kita melihat, maksudnya saraf kranium ni yang berfungsi, dia yang buat kerja, dia yang bertanggungjawab untuk mengawal segala aktiviti yang melibatkan di kawasan muka kita ni. Okay, yang kedua lah saraf spina. Saraf spina ni dia berasal dari saraf tunjang lah. Kalau tengok gambar ni kan, warna kuning tu bayangkan dia start pada pangkal leher ataupun medulla oblongata tu dan turun ke bawah, ke tangan, ke badan dan sampailah ke kaki. Maksudnya segala aktiviti yang melibatkan pergerakan di tangan, di kaki, di badan kita ni adalah saraf spina yang berfungsi. Seterusnya kita masuk fungsi sistem saraf manusia. Dia ada 4 fungsi utama. Okay, yang pertama ialah mengesan rangsangan. Okay, yang kedua ialah menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Okay, yang ketiga adalah mentafsir impuls. Okay, yang keempat ialah menghasilkan gerak balas yang sesuai. Okay, maksudnya kat sini kalau kamu tengok, yang pertama ialah mengesan rangsangan. Sebenarnya dia adalah satu flow lah kita panggil. Yang pertama adalah fungsi dia untuk mengesan rangsangan. Rangsangan tu tadi saya beritahu sama ada daripada cahaya, sentuhan kan, penglihatan. Maksudnya tak kisahlah apa-apa rangsangan, kita mendengar sesuatu ke, tiba-tiba dalam bilik seorang-seorang tak dengar bunyi sesuatu kat luar bilik. Maksudnya telinga kita sedang berfungsi lah dengan baik kan, ataupun sistem saraf kita berfungsi dengan baik. Okay, lepas kita dengar sesuatu tu, jadi maklumat tu dihantar dalam bentuk impuls. Impuls ni dia seolah macam elektrik lah dalam badan kita. Maksudnya maklumat tu dalam bentuk dihantar dalam bentuk impuls ataupun dalam bentuk kita, kalau kamu belajar lah biologi nanti, dia dalam bentuk macam elektrik. Contohnya macam wayar elektrik yang mengalir tu adalah arus dalam tu. Seolah macam tu. Maklumat tu dihantar melalui saraf kita dalam bentuk impuls. Okay. Seterusnya, impuls yang dihantar tadi akan ditafsirkan. Okay, ditafsir dekat mana? Otak kita lah untuk mentafsir maklumat. Otak kita macam dengar bunyi apa tu, macam tak biasa dengar je bunyi ni. Macam tu. Okay, yang terakhir lah menghasilkan gerak balas yang sesuai. Yang sesuai. Maksudnya kalau kita dengar bunyi ni macam mencurigakan, macam menakutkan. So, apa tindakan kita? Mungkin macam bersembunyi kat mana-mana kan. Macam tu lah. Yang ni adalah contoh rangsangan dan gerak balas. Kalau kamu tengok dekat gambar ni, ada orang ni dia naik motosikal lah. Okay, mata dia tengok kat depan lah kan. Jadi mata dia mengesan rangsangan. Okay, dia naik motor, tengok jalan clear kat hadapan. Maksudnya tak ada apa-apa kenderaan lah dekat hadapan tu. Jadi impuls dihantar ke otak untuk ditafsir. Maksudnya maklumat yang dia tengah tengok tu dihantar ke otak dia untuk ditafsir. Jadi otak dia pun tafsir maklumat yang dia tengok tadi, dia membuat anggaran kelajuan motosikal. Maksudnya kat sini dia tengok jalan clear lah kat depan. Apa lagi? Ataupun tekan minyak lah kan. Jadi gerak yang last sekali adalah gerak balas lah. Gerak balas tu maksudnya dia, kalau motor dia pulas yang steering apa? Orang panggil apa tu? Pedal kot. Kalau naik motor dia pulas tu lah. Supaya lagi laju. Kalau naik kereta dia tekan minyak lah kan, lagi laju. Jadi kat sini sistem saraf dia berfungsi dengan baik. Yang pertama dia mengesan rangsangan. Yang kedua, impuls dihantar ke otak untuk ditafsir. Jadi otak pun mentafsir maklumat tadi. Dan seterusnya akan ada gerak balas. Gerak balas tu dia tekan minyak dengan laju-laju lah. Sebab apa? Tak ada kenderaan ke hadapan. Seterusnya kita masuk tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okay, jadi gerak balas badan manusia terhadap rangsangan boleh dibahagikan kepada tindakan. Yang pertama, tindakan terkawal. Yang kedua adalah tindakan luar kawal. Okay, jadi lepas ni kita tengok apa yang dimaksudkan dengan tindakan terkawal.
Apa yang dimaksudkan dengan tindakan luar kawal? Tindakan terkawal. Tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Semua tindakan terkawal dikawal oleh otak kita. Contoh tindakan terkawal termasuklah membaca, menulis, bercakap, makan, minum, berjalan, berlari dan bersenam. Okey, makna kata tindakan terkawal ni kita sendiri yang mengawal. Bila masa kita nak membaca, bila masa kita nak menulis, maksudnya kita yang beri arahan kepada badan kita sendiri. Hari ni aku rasa rajin sikit nak baca buku, nak buat nota sains. Jadi tangan pun bergerak tulis. Maksudnya kita yang kawal diri kita sendiri kan. Jadi ini ialah contoh-contohlah tindakan terkawal yang saya sebutkan tadi. Yang pertama kita membuat senaman, makan, menulis, membaca dan bercakap. Jadi ini ialah urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal. Impuls tadi saya bagi tahu seolah macam message lah ataupun maklumat. Kalau bahasa sains kita panggil impuls. Okey, yang ni dia bagi contoh bunyi jaringan telefon. Jadi bunyi itu adalah satu jenis rangsangan. Jadi kita mendengar bunyi menggunakan apa? Telinga lah kan. Jadi reseptor yang kat telinga tu akan menerima rangsangan. Efektor ataupun reseptor di dalam telinga menerima bunyi tu. Jadi maklumat akan dihantar ke otak. Jadi seterusnya otak mentafsir maklumat. Dia mentafsir maklumat yang dia terima tadi, dia mendengar bunyi kan. Jadi dia mencari-carilah bunyi dekat mana tu, bunyi dekat mana tu. Jadi seterusnya dia mentafsirlah maklumat. Jadi maklumat tu akan dihantar ke efektor ataupun otot kita. Biasanya tangan lah kan, kita ambil handphone tu. Jadi akan ada tindak balas. So tangan kita pun ambil handphone tu. Okay, ini ialah contoh lain bagaimana urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal. Okay, yang pertama ialah rangsangan. Contohnya kita nampak hantu. Kamu pernah nampak hantu tak? Saya pernah nampak hantu. Saya tak pernah nampak hantu. Tapi pernah dikacau oleh hantu. Kalau saya nampak hantu, mungkin pengsan dekat situ juga. Okay, yang pertama rangsangan tu nampak hantu. Kalau nampak hantu ni melalui mata kita lah kan. Okay, jadi mata kita menerima rangsangan tersebut. Jadi maklumat yang diterima melalui mata kita akan dihantar ke otak. Jadi otak mentafsir maklumat yang diterima. Maksudnya otak kita mentafsir maklumat lah. Ni hantu ni. Ni bukan manusia biasa, ni hantu. Jadi maklumat yang ditafsir oleh otak tadi akan dihantar ke otot kita. Biasanya apa tindakan kita kalau nampak hantu? Biasanya kita menjerit kan, ataupun kita berlari terus. Itu salah satu maklumat yang dihantar ke otak-otak tertentu, otot-otot tertentu untuk ada gerak balas. Jadi biasanya kita akan larilah dengan sekuat hati. Jadi kat sini maklumat yang ditafsir oleh otak tadi akan dihantar ke otot kaki untuk kita buat larian 100 meter. Lari 100 meter sahaja. Berlari sambil menjerit lah biasanya kan. Okay, seterusnya kita masuk tindakan luar kawal. Tadi saya bagi tahu contoh dan pergerakan impuls dalam tindakan terkawal. Jadi kali ini ialah tindakan luar kawal. Okay, apa maksud tindakan luar kawal ni? Tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Tindakan luar kawal terbahagi kepada dua kumpulan. Okay, maksudnya tindakan luar kawal ni kita tak memberi arahan pun kepada badan kita. Suruh buat ni, suruh buat tu. Maksudnya dia berlaku secara tiba-tiba serta-merta tanpa difikirkan. Maksud kita tak expect pun benda tu akan berlaku. Jadi tindakan luar kawal ni terbahagi kepada dua kumpulan.
Kumpulan yang pertama ialah melibatkan medula oblongata, maksudnya medula oblongata yang berada di bawah otak kita ni yang mengawal segala aktiviti. Yang kedua ialah melibatkan saraf tunjang. Kalau saraf tunjang ni biasanya tindakan refleks. Apa tindakan refleks? Secara tiba-tiba. Apakah contoh-contoh tindakan luar kawal yang melibatkan medula oblongata? Yang pertama ialah denyutan jantung. Yang kedua ialah pernafasan. Yang ketiga ialah peristalsis. Yang keempat adalah rembesan air liur. Kalau kamu perasan, keempat-empat contoh ni ialah tindakan yang berlaku di dalam badan kita. Maksudnya kita tak kawal pun benda ni. Dia berlaku secara berterusan. Kita tak beri arahan kepada badan kita. Contohnya jantung hari ini hang pam sebanyak 20 kali sahaja. Esok hang pam lebih sikit 50 kali. Tak ada. Maksudnya dia berlaku secara luar kawalan kita. Ini ialah contoh-contoh lah yang saya sebut tadi. Yang pertama, denyutan jantung, peristalsis. Peristalsis berlaku dekat mana? Peristalsis berlaku dekat esophagus kan, dengan usus. Yang ketiga, rembesan air liur. Maksudnya dalam mulut kita ni sentiasa ada air liur. Yang terakhir adalah pernafasan. Jadi, apakah contoh-contoh tindakan luar kawal yang melibatkan saraf tunjang? Ataupun kalau segala tindakan yang dikawal oleh saraf tunjang, kita akan panggil tindakan refleks. Contohnya ialah menarik tangan apabila tersentuh benda panas. Yang kedua ialah menarik kaki apabila terpijak benda tajam. Yang ketiga ialah bersin apabila habuk masuk ke dalam hidung. Maksudnya, ketiga-tiga contoh ini adalah tindakan refleks. Maksudnya badan kita akan automatik bertindak balas la tu juga. La tu juga. Maksudnya kalau kita tersentuh benda panas kan automatik tangan kita akan terangkat terus. Maksudnya kat sini otak kita tak digunakan dah time ni. Maksudnya otak kita tak digunakan untuk tindakan-tindakan yang seperti ini. Sebab otak kita fungsi dia untuk tafsir kan. Kalau lah tiba-tiba, contohlah kan, kalau macam tak ada tindakan refleks ni, maksudnya saraf tunjang tak ada, segala maklumat akan dihantar ke otak dulu. Bayangkan time tu kita sentuh benda panas. Jadi otak kita nak tafsir dulu. Jadi dia macam lambat lah. Yang ni adalah contoh lah yang saya sebutkan tadi. Kita sentuh benda panas, bersin. Okey, gambar yang budak lelaki tu, doktor tu ambil penukul dan ketuk dekat lutut dia. Automatik kaki dia akan terangkat. Okey, jadi yang ni adalah urutan aliran impuls dalam tindakan luar kawal ataupun kita panggil tindakan refleks, iaitu kita menyentuh benda panas. Benda panas tu ialah rangsangan, sesuatu jenis rangsangan. Seterusnya, dekat tangan kita tu ada reseptor ataupun sel. Jadi maklumat akan diterima oleh tangan kita dululah kan. Efek ataupun reseptor ataupun efektor. Jadi setelah tangan kita menyentuh benda panas, dia menerima rangsangan, jadi maklumat akan dihantar ataupun impuls akan dihantar ke saraf tunjang dulu. Okey, kamu perasan tak kat sini dia tak hantar ke otak. Dia hantar ke saraf tunjang. Okey, jadi saraf tunjang akan dia tak tafsir maklumat maksudnya akan pergi ke saraf tunjang, lepas tu saraf tunjang hantar maklumat balik ke efektor. Efektor tu maksudnya otak kita lah kat tangan tu. Jadi automatik tangan kita akan terangkat. Okey, saya nak tanya kamu, kenapa tindakan refleks ni maklumat ataupun impuls tu dia tak hantar ke otak dulu untuk ditafsir. Dia hantar terus ke saraf tunjang. Okey, cuba kamu fikirkan.
Yang ni saya ulang sekali lagi lah bagaimana urutan aliran impuls dalam tindakan luar terkawal. Rangsangan. Rangsangan kita menyentuh objek panas. Jadi dikesan oleh efektor iaitu reseptor di tangan. Jadi impuls akan dihantar melalui saraf-saraf yang ada di badan kita. Pada awal tadi saya dah bagi tahu kan saraf yang berada di kawasan tangan kita, kaki kita, badan kita adalah saraf spina. Jadi impuls akan dihantar melalui saraf tersebut. Seterusnya dihantar ke saraf tunjang. Saraf tunjang menerima impuls tadi. Seterusnya saraf tunjang akan hantar balik maklumat tu ke otot dan akan ada gerak balas terhasil tanpa disedari. Kat sini kita tak hantar ke otak untuk ditafsir. Jadi tindakan refleks pantas lebih laju daripada tindakan yang terkawal kerana laluan impuls pendek. Maksudnya kat sini dia dah tak dihantar ke otak. Kalau kau hantar ke otak, dia laluan dia lebih panjang. Jadi kat sini dia apa shortcut lah. Dia potong kat otak tu, dia terus pergi ke saraf tunjang. Antara hikmahnya ialah menghindari kita daripada kecederaan yang serius. Jadi kat sini kita boleh fikirkanlah mengapa Allah cipta terdapat beberapa jenis tindakan, iaitu tindakan terkawal dan tindakan tidak terkawal. Dan tindakan refleks ialah untuk menghindari kita daripada kecederaan yang serius lah. Cuba bayangkan tak ada tindakan refleks. Maksudnya tindakan terkawal sahaja yang ada, kan? Tindakan terkawal ni dikawal oleh otak kita. Maksudnya bayangkan ada tindakan terkawal sahaja. Contoh kita sentuh benda panas, otak kita nak tafsir dulu. Jadi benda tu lambat. Maksudnya benda ni panas, apa aku nak buat ni kat tangan. Last sekali tangan pun dah melecur, kan? Jadi hikmah ada tindakan refleks ni ialah inilah menghindari kita daripada kecederaan yang serius. Kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan harian. Saya dah bagi, rasanya kamu dah boleh fikir sendiri apa kepentingan. Maksudnya kat sini kenapa sistem saraf kita ni penting. Kalau tak ada, apa akan jadi? Maksudnya kepentingan ialah rangkaian sistem saraf manusia berfungsi mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan supaya dapat menjalankan proses dalam badan seperti pernafasan dan aktiviti harian seperti pergerakan badan. Jadi kalau sistem saraf kita ni tak berfungsi dengan baik, akan biasanya penyakit yang disebabkan oleh sistem saraf ialah lumpuh, kan? Tak boleh bergerak. Kadang orang lepas aksiden kan, aksiden yang teruk lah, biasanya kecederaan otak ke apa kan. Lepas tu mesti biasanya dia akan lumpuh sebab apa, otak dia dah tercedera. Kat sini kamu boleh kaitkan lah kenapa dia lumpuh. Sebab otak dia tercedera. Okey. Kalau otak tercedera, macam mana badan kita nak buat pergerakan? Sebab dalam tu ada saraf. Saraf apa? Kena tanya soalan-soalan macam tu. Apa fungsi sistem saraf? Macam tu. Sistem saraf fungsi untuk mengawal dan mengkoordinasikan pergerakan badan, kan. Kalau otak kita tercedera, so sistem saraf pun akan terganggu. Jadi kesannya badan kita akan lumpuh.